Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Seremi daripada SMK Durian Tunggal. Hari ini Seremi akan mengajarkan tajuk tingkatan 4 bab 6 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan, dan hari ini Seremi akan mengajar berkenaan pergerakan dan pertumbuhan manusia. Jom kita belajar. Murid-murid, bagaimanakah pergerakan pada haiwan seperti manusia boleh dilakukan? Kita seperti manusia boleh bergerak, kita boleh berjalan, kita boleh melompat, kita boleh berlari, berenang dan sebagainya. Bagaimana kita boleh bergerak? Kita boleh bergerak disebabkan kita ada tulang dan juga otot, ataupun kita ada sistem rangka dan juga otot rangka yang membantu pergerakan manusia. Otot-otot ini yang ada pada badan kita ini akan melakukan pengecutan dan juga pengenduran otot bagi menghasilkan pergerakan. Otot rangka ia akan berpasangan dan tindakannya akan saling berlawanan antara satu sama lain dan kita namakan ia sebagai otot tindakan berantagonis. Maksud antagonis itu ialah satu otot akan mengecut dan otot satu lagi akan mengendur dan sebaliknya. Jadi Seremi akan terangkan apakah itu otot mengecut dan juga otot mengendur. Murid boleh bayangkan otot kita ni seperti getah. Okey, kalau kita ada satu getah seperti pada lukisan ini, kalau kita tarik dia akan jadi panjang dan juga nipis. Okey, kalau kita tarik dia akan jadi panjang dan juga nipis. Okey, ini menyebabkan kita namakan ia otot itu dalam keadaan mengendur. Okey, kalau kita mampatkan getah itu, dia akan jadi tebal dan pendek. Okey, kalau kita mampatkan dia akan jadi tebal dan pendek. Itu kita namakan dia dalam keadaan mengecut. Okey, itu kita namakan dia dalam keadaan mengecut. Sebagai contohnya, yang paling mudah, bagaimana kita boleh menggerakkan kita punya tangan disebabkan dua otot yang penting yang kita namakan sebagai bicep dan juga tricep. So, mana bicep, mana tricep? Okay, bicep ialah di bahagian atas dan juga bicep di bahagian bawah. Jadi, kedua-dua otot bicep dan juga tricep ini membantu untuk pergerakan tangan kita. Jadi, bagaimanakah ia berfungsi atau ia melakukan aktivitinya? Okay. Ketika kita ingin membengkokkan tangan kita ke atas, otot bicep dia akan tebal dan juga pendek. Okey, dia sebab tu mengelambungkan, sebab dia tebal. Jadi dia akan mengecut. Manakala otot di bahagian bawah pula dia akan tertarik dan memanjang dan menjadi nipis, kita namakan otot tricep dalam keadaan mengendur. Apabila kita menegakkan tangan kita atau meluruskan tangan kita, bahagian bawah pula ia akan tebal. Bermakna dekat bahagian bawah ini ialah otot tricep mengecut dan dia berantagonis, berlawanan, yang di atas pula akan mengendur. Apabila dia mengendur, ia menyebabkan otot kat sini menjadi panjang dan juga nipis. Faham tak? Murid-murid, pergerakan yang ada pada manusia ataupun haiwan tidaklah bergantung semata-mata pada sistem rangka iaitu tulang kita dan juga otot. Sebenarnya terdapat struktur-struktur lain yang penting juga untuk membantu pergerakan pada haiwan dan juga pada manusia. Sebagai contohnya, kita ada ligamen, kita ada tendon, kita ada sendi dan pelbagai lagi untuk membantu pergerakan manusia. Jom Seremi terangkan satu persatu. Mula-mula sekali, Seremi nak terangkan berkenaan dengan otot. Otot ini adalah merupakan tisu yang terdiri pada gentian yang selari antara satu sama lain. Murid bayangkan gentian itu adalah seperti kalau gelang getah tu kita guntingkan, kita dapat satu rantai yang panjang, okay, satu jalur yang panjang yang ia disusun 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 dan menghasilkan satu gumpalan. Okey, gelang getah. Okey, itulah bentuknya kita punya otot. Okey, seperti di otot bicep ataupun di otot tricep.
Dan uniknya atau istimewanya pada otot ini, kita mempunyai mitokondria pada sel-sel ataupun tisunya. Apa tujuan mitokondria? Mitokondria ni adalah merupakan satu organel yang ada dalam sel kita untuk menjana tenaga bagi tujuan pergerakan kita. Okey, dan tenaga itu digunakan untuk membantu otot-otot itu melakukan pengecutan dan juga pengenduran bagi membantu pergerakan kita. Okey, itu yang pertama ialah otot. Yang kedua, Seremi nak menerangkan ialah ligamen. Okey, murid-murid ingat saja perkataan ligamen, murid ingat liga. Dia kata liga saja, dia adalah perlawanan yang sama sukannya. Contohnya liga bola sepak. Jadi pasukan bola sepak menentang pasukan bola sepak. Mana boleh pasukan bola sepak menentang pasukan bola jaring. Okey, dia bukan liga lagi lah. Okey, sebab dia bukan sukan yang sama. Jadi ingat liga, so dia adalah dalam perlawanan dalam sukan yang sama. Okey, jadi bila cakap ligamen, dia adalah untuk menghubungkan dua struktur yang sama, iaitu tulang dengan tulang. So murid lihat pada gambar yang dibulatkan itu, yang warna putih itu, dinamakan dia sebagai ligamen sebab ia menghubungkan tulang dengan tulang, sama. Tulang dengan tulang. Liga sama. So tulang dengan tulang. Okey. So ligamen ini ialah tisu penghubung yang liat, kenyal tetapi kuat. Dia fleksibel tetapi dia kuat. Okey, untuk menyambungkan dua tulang. Okey, sifat yang kuat dan kenyal ini membuatkan ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Jadi kalau biasa kita tengok atlet-atlet Malaysia kata ligamen koyak, ligamen cedera, itulah maksudnya yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Okey, itu ialah ligamen. Okey, Seremi nak menerangkan berkenaan dengan tendon. Kalau ligamen, liga ialah tulang dengan tulang, sekarang ni adalah tendon. Tendon dia bukan tulang dengan tulang. Okey, tendon ni dia menghubungkan antara otot dengan tulang. Okey, so nak bezakan kalau ligamen tulang dengan tulang. Kalau tendon, otot dengan tulang. Okey, dan dia punya ciri-cirinya adalah dia merupakan tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Okey, dia tidak kenyal. Kalau macam ligamen tadi dia kenyal, okey, untuk memudahkan pergerakan. Tetapi dekat tendon tak perlu kenyal. Dia perlu kuat untuk menghubungkan otot dengan tulang. Okey, dan ia ada fungsinya ialah okey, untuk daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon untuk membantu pergerakan tulang, okey, dan akhirnya dapat membantu pergerakan manusia. Jadi otot tadi kan mengecut dan mengendur, so daya daripada otot tadi akan dipindahkan dekat tendon, so tendon ini akan pindahkan dekat tulang untuk membantu pergerakan manusia dan juga haiwan. Okey, selain itu juga kita ada rawan. Okey, apa itu rawan? Okey, kalau bahasa Inggeris ialah cartilage. Okey, alright, jadi rawan atau tulang rawan bertindak sebagai cushion dan juga pelindung terhadap sendi. Okey, rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran dan juga hentakan. Okey, mengurangkan hentakan. Jadi contohnya kalau kita ada satu tulang, ni adalah tulang, permukaan tulang dengan permukaan tulang ini kita ada rawan. So dia sebagai cushion, menyerap hentakan. So kalau kita bergerak, okey, kita bergerak berlari ke, so dia sebagai cushion, penyerap getaran ataupun geseran, okey, untuk mengelakkan kita rasa sakit ketika berjalan. Okey, sebab itulah kalau kita lihat pada orang-orang tua yang dah berusia kan, warga emas ni biasanya dia akan sakit di bahagian lututnya. Kenapa? Sebab tulang rawan ni dah semakin nipis, jadi tulang ni akan bergeser, so menyebabkan dia rasa sakit. Okey, dan seterusnya kita ada cecair sinovial. Okey, alright, cecair sinovial. So apakah fungsi cecair sinovial ini? Ia berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Okey, yang pertama dia melicinkan, dia macam pelincir lah. Macam tadi rawan untuk mengurangkan geseran kan. So nak mengurangkan geseran itu kita perlukan ada cecair sinovial. Dia macam boleh katakan macam kalau dalam kehidupan seharian kita biasa nampak macam minyak lah, minyak. So minyak dia licin kan untuk mengurangkan geseran.
Jadi cecair sinovial tu fungsi untuk mengurangkan geseran. Dan yang kedua ialah dia adalah cecair. Di dalam cecair ni ada nutrien makanan. So nutrien ini akan disalurkan ataupun disalurkan kepada apa? Kepada rawan supaya rawan dapat mengekalkan keadaannya, okey, atau fungsinya. Okay, cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Itulah saya kata tadi, untuk mengurangkan geseran. So itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Harap dapat membantu murid-murid untuk belajar di rumah. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera.